من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. سقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا. Dia. Anak tutus ya. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، Mana ni? شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قول فصيح يتحدى البلغاء، فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما مع القرآن علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. جاءنا الهادي البشير مطلق العاني الأسير، مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير. دينه حق صراح، دينه ملك كبير، هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى متاع. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan taufik daripada Allah kita dapat bersama-sama untuk meneruskan lagi pembacaan kita daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa bagi Qadhi Al-Iyad. Maka kita sampai menyambung kepada perbincangan kita pada sebelum ini pada kalam Qadhi Iyad pada faslut tasi'u pada faslut tasi'u. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. قال الفصل التاسع فيما تضمنته سورة الفتح من كراماته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ini fasa ke-9 pada menyatakan karamah, apa yang terkandung oleh surah Al-Fath daripada kemuliaan-kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita membaca daripada kitab ini, membaca hadis-hadis ayat Quran, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Ta'ala mengangkat daripada umat baginda Nabi ini segala al-bala, al-fahsya, al-waba yang kena dan juga yang menimpa kepada umat ini. Semoga Allah Ta'ala ringankan daripada umat Rasulullah SAW. Ini salah satu bentuk tawassul yang disepakati, iaitu apa dia? Tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Kerana amal soleh itu hatta Ibn Taymiyah sekalipun sepakat bahawa di masyru' dan juga dibenarkan. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. تضمنت هذه الآيات من فضله والثناء عليه وكريم منزله عند الله ونعمته لديه ما يقصر الوصف عن الانتهاء إليه. Mengandungi ayat-ayat ini daripada fadlihi, kemuliaan, kelebihan, thana, pujian kepada baginda, wa karimi manzilatihi, dan mulianya kedudukan Nabi di sisi Allah Ta'ala, dan nikmat Allah kepada baginda. Tadammanat hadhil ayah ma, jadi maf'ul bagi tadammanat. Ma yaqsurul wasfu, barang yang terhad, yang pendek, yang tidak mampu disifatkan, yang lemah mensifatkan kita nak menghabiskan padanya. Anil intiha, yaqsurul wasfu anil intiha.
tak mampu kita nak mensifatkan sehabis-habisnya. Fabtada'a jalla jalaluhu bi'ilamihi, maka Allah Ta'ala memulakan dengan memberitahu bima qadahu lahu minal qada'il bayyin bizuhurihi, dengan apa yang Tuhan tetapkan daripada ketentuan yang jelas dengan zahirnya, wa ghalabatihi, dan mengalahi Nabi ni ala aduwihi, ke atas musuhnya, wa uluwi kalimatihi, dan tingginya kedudukan kalimah yang dibawa oleh Rasulullah, wa syariatihi, dan syariat yang baginda datang dengan dia, wa annahu maghfurun lahu, dan Rasulullah ni diampunkan. Diampunkan baginya dengan maksud tidak ada berlaku pada baginda itu sembarang dosa. Ghairu mu'akhadhin bima kana wa ma yakun, yang tidak diambil, Tuhan tak hisab, Tuhan tak ambil kira bicara, Tuhan tidak kira dosa apa yang telah berlaku dan akan berlaku. Ini merujuk pada sifat maksum baginda Nabi dan para Nabi al-Anbiya alaihimus salatu wassalam. Qala ba'dhum arada, dimaksudkan, Allah Ta'ala maksudkan di sini, dalam ayat tadi kan, dia kata liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Maksud di situ ialah arada ghufrana ma waqa'a wa ma lam yaqa', bahawa Tuhan ampunkan apa yang berlaku dan apa yang tidak berlaku. Dengan maksud apa? Yang tak berlaku pun ampun. Ini dengan makna wa ai innaka maghfurun lak, kamu diampunkan bagi kamu, kamu terpelihara. Wa qala Makiyyu ja'alallahu al-minnata sababan lil maghfirah, Allah Ta'ala menjadikan minnah, anugerah dan pemberian itu sebagai keampunan. Wa kullun min indahu wa kullun min indihi. Ini silap baris ni bahaya juga ni. Kadang benda jelas je, dia panggil zallatul lisan, tersilap sebut min indahu. Ustaz salah baris Ustaz dok ngaji bahasa Arab ni. Lepas min ke haraja majrur, dia kadang salah baris tu, biasalah tu. Salah baris ni tidak perlu diheboh-hebohkan seperti kesalahan besar. Salah baris yang mana kita rasa orang tu salah, tak munasabah dia boleh salah gini. Biasalah tersalah bercakap, salah sebutan ini, benda yang kita pada biasanya tidak tersalah. Itu berlaku, kebiasaan yang tak perlu kita besarkan. Bahkan dulu-dulu masa mengaji pun, kalau guru-guru kita silap, kita tanggung ni salah sebut, bukan maksudnya begitu. Bukan dia nak sebut begitu, bukan tak tahu benda hak senang gini. Lepas ming harah ja majrur lah bagi bawah. Kecuali makna kita sanksi, ke ada wajah ke, kita tanyalah, atau boleh ke kata begitu, ataupun kita tanda dulu supaya mana tahu, kerana kita ni belum sampai kepada ilmu yang lebih besar dalam ilmu lughah ni, luas, maka kita tanggung dulu, belajar rupanya ada wajah bacaan gini dan seumpamanya lah. Itu sedikit selingan. Jadi wa kullun min indihi la ilaha ghairuh minnatan ba'da minnatin wa fadlan ba'da fadlin, setiap daripada Allah itu tiada Tuhan selain Allah, anugerah selepas anugerah. Makna Tuhan beri anugerah fadlan ba'da fadlin, Tuhan beri kemuliaan, kelebihan selepas kelebihan. Thumma qala wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan Allah Ta'ala menyempurnakan nikmatnya ke atas engkau wahai Muhammad. Qila bi khudu'i man takabbara 'alaika, dengan tunduknya orang yang takabur kepada engkau. Orang yang dulu takabur, besar diri, akhirnya tunduk kepada engkau. Wa qila bi fathi Makkah wa Taif. Satu pandangan mengatakan Allah Ta'ala sempurnakan nikmat dengan pembukaan kota Mekah dan juga Taif. Wa qila yarfa'u dhikraka fid dunya, Allah Ta'ala mengangkat sebutan engkau di dunia. Wa yansuruka wa yaghfiru laka, ditolong kamu, diampunkan kamu. Fa'alamahu bitamami ni'matihi, lalu Allah Ta'ala beritahu kepada baginda Nabi tentang dia tu menyempurnakan nikmat kepada baginda bi khudu'i mutakabbiri aduwihi, dengan tunduknya orang-orang takabur di kalangan musuh Nabi. Wa fathi ahammil biladi alaihi wa ahabbiha, dengan Allah Ta'ala membuka sepenting-penting negeri kepada baginda, tempat lahir baginda Mekah tu. Wa ahabbiha lahu, dan Tuhan
membukakan sekasih-kasih negeri kepada baginda. Wa rafi'i dzikrihi, dan Allah Ta'ala mengangkatkan sebutan Nabi. Nama Nabi disebut, kita berselawat. Itu salah satu bentuk Allah Ta'ala angkatkan sebutan Nabi. Dalam azan ada nama Nabi, dalam semayang ada nama Nabi, dalam tasyahud ada nama Nabi, dalam syahadah nak masuk Islam ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hidayatihi as-siratal mustaqimah, dan baginda ni memberi tunjuk pada jalan yang lurus, al-muballigha jannata wa sa'adata, yang menyampaikan akan syurga dan juga kebahagiaan. Wa nasrihi an-nasral aziz, dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi dengan pertolongan yang teguh. Wa minnatihi ala ummatihi mu'minin, dan Allah Taala memberi anugerah kepada umatnya yang beriman. Dan tamakninah allati, ya Allah Ta'ala campakkan dalam hati mereka. Wa basyaratihim, dan Allah Ta'ala memberi khabar gembira kepada mereka, bima lahum ba'du, dengan apa yang mereka akan dapat selepas daripada itu. Wa fawzihim azim, dan juga kemenangan mereka yang besar. Wal afwi anhum, dan mengampunkan daripada mereka. Wasatri li dhunubihim, dan Allah Ta'ala menutup kepada dosa mereka. Wa halaki aduhi fid dunya wal akhirah, dan Allah Ta'ala menjanjikan akan dihapuskan musuh di dunia dan juga di akhirat. Wala'nihim, dan Allah Ta'ala akan laknat musuh-musuh mereka. Wa bu'dihim, dan Allah Ta'ala menjauhkan mereka min rahmatihi wa su'i munqalabihim, dan teruknya tempat kembali musuh-musuh kepada Rasulullah dan orang beriman ini. Okey. Thumma qala, kemudian Allah Ta'ala menyebut lagi lepas pada itu, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Fa'adda mahasinahu, dalam ayat ini Allah Ta'ala membilang ke mahasina, sifat-sifat terpuji, sifat-sifat keelokan Nabi, wa khasaisahu, khususiyah Nabi, min syahadatihi ala ummatihi li nafsihi, daripada penyaksian baginda Nabi ke atas umat baginda bagi diri baginda. Bitablighihi ar-risalata, bahawa baginda telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Wakila syahidan lahum bitauhid, menyaksikan, baginda menyaksikan kepada umatnya dengan ketauhidan. Wa mubashiran li ummatihi bisawab, dan memberi khabar gembira kepada umat baginda dengan pahala. Wakila bil maghfirah, satu pandangan mengatakan dengan keampunan. Wa munziran aduwahu bil azab, memberi peringatan akan musuh Nabi dengan azab. Wakila muhadziran minadh dhalalat, satu pandangan mengatakan Allah Ta'ala memberi peringatan daripada kesesatan. Liyu'mina billah, supaya beriman dengan Allah. Thumma bihi sallallahu alaihi wasallam man sabaqat lahu minallahil husna, kemudian orang yang Allah Ta'ala dah tetapkan akan mendapat kebaikan, akan mendapat syurga. Wa yu'azziruhu, dan Allah Ta'ala teguhkan baginda, ayujilluhu, yu'azzir maknanya ayujillunahu, Tuhan muliakan Nabi. Wa qila yansurunahu, yu'azziru ada kata makna yujillu, Tuhan memuliakan Nabi, ada kata yang surunahu, menolong baginda. Wakila yubalighuna fi ta'zimihi, Allah Ta'ala melebihkan pada mengagungkan Nabi SAW. Wa yuwaqqiruhu ay yu'azzimuhu, membesarkan dan meninggikan kedudukan Nabi. Wa qara'a ba'duhum, sebahagian daripada qurra, riwayat bacaan Quran ni baca dengan tu'azziruhu, tu'azzizuhu, gitu ini qiraat syaz lah. Jadi nota kaki yang dibuat oleh muhakkik kita, dia kata tu'azzizuhu bizayain, tu'azziruhu, jadi baca tu'azzizuhu minal izz, daripada kalimah izz, azza ya'izzu. Jadi tu'azzizuh wal akthar wal azhar anna hadha fi haqqi Muhammad. Okey, selesai situlah, makna ada wajah, tapi wajah ini disebut di sini daripada qiraat yang syaz lah. Muka pakar-pakar qiraat boleh tengoklah qiraat mana tu. Biasanya yang syaz itu yang lebih daripada 10 lah, lebih daripada 10, lebih daripada qiraat al-ashar. Jadi kebanyakan ulama wal akthar wal azhar mengatakan bahawa ayat ini nak menceritakan pada hak Nabi SAW.
Thumma qala wa tusabbihuhu fahadha raji'un ila Allah. Wa tusabbihuhu, dan kamu kamu tusabbihuhu, menyucikannya. Ini menyucikan apa ni? Menyucikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tusabbihu, kamu menyucikan Allah. Dhamihu tu kembali pada Allah lah. Qala Ibnu Atha jumi'a lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadhihi surah ni'amun mukhtalifatun. Dihimpunkan bagi Rasulullah dalam surah ini nikmat yang pelbagai. Minal fathi, daripada dianugerahkan pembukaan Fathil Mubin, pembukaan kota Mekah tu, pembukaan yang besar, pembukaan yang nyata. Wa huwa min a'lamil ijabah. Itu daripada tanda dimustajabkan doa. Wal maghfirah, dan juga keampunan. Wahya min a'lamil mahabbah, itu daripada tanda mahabbah. Tanda mahabbah. Wa tamamil ni'mati, wa tamamil ni'mati, dan kesempurnaan nikmat. Wahya min a'lamil ikhtisas, itu termasuk daripada tanda ikhtisas. Allah Ta'ala memberi khususiyah pada Nabi. Wal hidayah wahya min a'lamil wilayah, itu daripada tanda kewilayahan. Wal maghfirah, tanda wilayah, kewalian. Dan Allah Ta'ala beri maghfirah. Apa maksud maghfirah? Tabri'atu minal uyub, iaitu disucikan, dibersihkan daripada keaiban. Wa tamamun ni'mah, dengan maksud iblaghud darajatil kamilah, menyampaikan kepada darjat yang sempurna. Wal hidayah wahya da'watu ilal musyahadati, iaitu seruan kepada musyahadah, penyaksian. Musyahadah, penyaksian. Okey. Jadi di sini tengok Allah Taala banyak perkara itu Allah memberi pembukaan Fathul Mubin, Fatham Mubina, itu daripada aspek ijabah. Makna doa yang Nabi minta itu Tuhan perkenankan. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama, Allah Taala beri maghfirah, itu dari segi aspek mahabbah. Bila seseorang yang Tuhan kasih, Allah Ta'ala akan beri kepadanya maghfirah, keampunan. Lepas tu Allah Ta'ala beri nikmat pula. Nikmat tamam an-ni'mah. Maka itu dari aspek ikhtisas Nabi SAW. Tuhan bagi sifat Nabi wayahdiyaka siratam wayahdiyaka. Hidayah di situ daripada tanda wilayah yang Tuhan beri kepada Nabi SAW. Wa qala Ja'far bin Muhammad min tamami ni'matihi alaihi an ja'alahu habibah, daripada sempurnanya nikmat Tuhan ke atas baginda Nabi bahawa dijadikan Rasulullah tu habibahu, kekasihnya. Qasam hayatihi, dan Allah Ta'ala bersumpah dengan hidup Nabi. La'amka innahum la isaratihi, la'amka, demi umur kamu. Maksudnya Tuhan bersumpah dengan umur Nabi. Perkara yang Allah Ta'ala sumpah ni benda yang besar. Wa nasakhahi syara'i, Allah Ta'ala menasahkan dengan Rasulullah ni syariat Nabi-Nabi sebelumnya. Wa araja bihi ilal mahallil a'la, Tuhan urush, Tuhan mengangkat Nabi ke tempat yang tinggi dalam peristiwa Mi'raj. Wa hafizahu fil mi'raj hatta ma zaghal basaru wa ma tagha, dan Tuhan pelihara Nabi ketika peristiwa Mi'raj sehingga tidak cenderung pandangan Nabi dan tidak melampau pandangan Nabi. Dia tidak tengok ikut suka. Ni antara orang dalam peristiwa Isra' Mi'raj, diistimbat daripada perbuatan Nabi. Bila Nabi disuruh naik, Nabi tak pandang ikut say. Masa kita tak pandang ikut dah. Tengok kanan kiri, dah. Tengok sebagaimana apa yang disuruh. Ini nak mengajar umat, kita masuk rumah orang ataupun kita pergi ke tempat yang kita jemput. Jangan mata kita liar tengok. Oh, ada benda rumah dia. Allah, kipas rupanya dak bersih, ada sawang dekat dekat dia punya kipas, dekat dia punya dinding dan seumpamanya. Jadi antara perkara yang diistimbat dalam peristiwa tu begitulah. Tak patut kita masuk rumah orang, kita tengok ada benda dalam bilik dia. Tengok ada benda dalam tandas, pintu tandas dak tutup lah, macam-macam tengok. Tapi Nabi mazaghal basaru, tidak cenderung pandangan dan tidak melampau. Wa ba'athahu ilal aswadi wal ahmar, dan dibangkitkan Nabi kepada manusia hitam dan juga merah. Maksud apa? Jami'il athqalain, jami'il al-bashar, seluruh manusia. Kulit hitam ke, kulit putih ke, kulit merah ke, ikut.
wa ahalla lahu li ummatihi al-ghanaima, Allah Taala halalkan bagi umat Nabi makan ghanimah, wa ja'alahu syafi'an musyaffa'an, dijadikan Nabi itu sebagai pemberi syafaat yang dia berhak untuk mendapat syafaat, wa sayyida waladi Adam, penghulu kepada anak Adam, wa qarana dzikrahu bi dzikrihi, Allah Taala iring sertakan sebutan Nabi dengan sebutan Allah, wa ridahu bi ridahu, redha Nabi dengan redha Allah, wa ja'alahu ahada ruknai tauhid, dan dijadikan Rasulullah salah satu rukun tauhid. Dalam syahadah kita bukan sekadar menyaksikan ketauhidan Allah, tetapi risalah Nabi, yang mana tidak akan jadi beriman seorang kalau tidak ada salah satu daripada rukun tersebut. Tsumma qala ta'ala, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim, yakni bai'atul ridwan, orang yang berbai'ah dengan kau. Bai'ah mana ni? Bai'atul ridwan. Bai'ah ridwan. Ketika peristiwa Nabi SAW nak pergi menunaikan umrah, dihalang. Dihalang untuk masuk Mekah. Lalu diutuskan Sayyidina Uthman ibn Affan untuk berunding. Tiba-tiba Uthman bin Affan ni lambat kembali. Kerana di Mekah tu ada kaum kerabatnya. Jadi mereka tak benarkanlah, lamalah menyebabkan tertahan dia. Maka dengarlah khabar-khabar angin bahawa penduduk Mekah bunuh Uthman. Ni khabar-khabar angin zaman dulu tidak secepat zaman sekarang. Zaman sekarang cepat khabar angin. Tak, khabar angin betul ke tak tahu. Jadi jangan betul percayalah. Jadi sehingga menyebabkan sahabat dan Nabi SAW ni berbai'ah. Berbai'ah di bawah pokok yang ada di Hudaibiyah. Tempat tu nama Hudaibiyah. Di pokok nama Ridwan, maka dinamakan Bai'atul Ridwan. Yang membawa kepada Suluh Hudaibiyah selepas pada itu. Itu dalam sirah, kita boleh tengok dalam sirah. Wa innama yubayyi'una Allah bi bai'atihim iyyakan. Sehanya Allah Ta'ala mereka bai'ah dengan Allah dengan sebab mereka bai'ah dengan kamu, wahai Muhammad. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una, Allah Ta'ala jadikan Nabi itu wakil. Rasulullah SAW itu wakil, makna orang bai'ah dengan Rasulullah seakan dibai'ah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yadullahi fawqa aydihim. Yurid, apa maksud ni? Ni sekarang ni kena faham ni, ayat-ayat mutasyabihat gini, dia ada maksud keseluruhan bagi ayat itu. Maksud konteks ayat, istilah baru kata konteks ayat. Itu maksud itu memang tak ada orang faham dengan maksud yadullah fawqa aydihim dengan maksud apa? Yuridu indal bai'ah. Ketika bai'ah, makna di sini Allah Ta'ala memberi sokongan. Allah Ta'ala menyokong dan membantu orang yang berbai'ah dengan Nabi ni, sahabat Nabi ni. Itu makna konteks itu tidak dinafikan. Sekarang ni yang menjadi masalahnya apabila kita keluarkan daripada nas tersebut makna yadullah sahaja. Makna yadullah sahaja. Ayat ni jadi balah ni. Dari segi ayat tu, itu maksud ulama kata amiruha kamaja, perlalukan saja sebagaimana baca. Kerana makna itu jelas. Kalau kita letak ayat itu dalam konteks, awak takkan faham tangan Tuhan ada atas tangan mereka gitu, tak? Mana ada tangan Tuhan nampak stokor, mahsus. Ada pula setengah ni, sebahagian daripada golongan-golongan yang bukan aliran ahli sunnah ini, mereka kata yat tu yat yang mahsus, yat yang mahsus, yat yang ma'ruf kata. Tapi kaifiat je tak boleh tahu. Jadi itu telah mengeluarkan pemahaman konteks ayat tu kepada makna yang lain pula. Jadi ini bukan perbuatan salah gini. Salah baca, faham makna secara konteks gitu, memang tak akan berlakulah pemahaman bahawa ya ini mahsuh lah, ya ini jarihah ke, ya ini apa dia, 2 ke 3 ke, 1 ke. Sebab dalam Quran ada lafaz datang dengan lafaz mufrad, ada lafaz musanna. Jadi itu semua bawa kepada pemahaman tasybih yang mana itu bukan daripada aliran salafus salih yang sebenar. Okay? Itu kalau kita ambil jalan begitu. Kalau kita nak takwil maka jelaslah. Kerana takwil itu salah satu daripada jalanan memahamkan ayat-ayat mutasyabihat sebegini. Qila quwwatillah. Tengok di sini. Imam Qadhi Iyad sendiri bawa pandangan, dia kata yadullah makna quwwatillah, wa qila thawabuhu, pahala Allah Ta'ala, wa qila minnatahu anugerah Tuhan, wa qila aqdahu,
Apa ni? Akad Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hadhihi isti'aratun. Ini isti'arah. Salah satu bentuk daripada balaghah dipanggil isti'arah. Isti'arah ni dia asal daripada tashbih lah. Dia asal mabni daripada tashbih. Apa nama ni? Berlaku isti'arah. Tengok dalam ilmu balaghah lah. Mana tadi? Isti'arah yang dibuang salah satu daripada rukun daripadanya rukun tashbih isti'arah. Maka di sini bahasa kita kata macam mana isti'arah, makna kiasan, bandingan, kiasan dan bandingan. Wa tajnisun fil kalam, dan Allah Taala kita nak sebut apa? Tajnis. Allah Taala mempelbagaikan bentuk kalam, mempelbagaikan bentuk percakapan. Wa ta'kidun li'aqdi bai'atihim, supaya nak menegaskan kepada berlakunya akad mereka, berlakunya persetujuan akad mereka dengan Nabi SAW ataupun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa 'idhami sya'nil mubayya', dan juga menunjukkan besarnya mubayya', orang yang dibai'ah. Siapa itu? Rasulullah. Sahabat bai'ah dengan Rasulullah. Maka Allah Taala kata innama yubayyi'una Allah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Besarnya kedudukan Nabi sehingga Allah Taala kata, siapa yang bai'ah dengan kamu macam bai'ah dengan Allah. Nampak? Dari segi Allah Taala nak meninggikan, mengagungkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yakunu min hadhihi qawlu ta'ala, dan boleh jadi daripada ini juga firman Allah Taala, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha harama. Falam taqtuluhum, kamu tidak bunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita idh ramaita, tidak kamu melontar. Kita rama ni apa? Tidak kamu melontar panah itu ketika kamu lontar, tetapi atau mencampakkan. Alhamdulillah. Ini ada sebahagian merujuk kepada peristiwa Nabi SAW mencampakkan pasir. Mencampakkan pasir kepada berlaku ketika perang Badar. Nabi SAW ambil pasir, campak syahatil wujuh, sehingga tidak adalah daripada pasir itu pasti kena kepada musyrikin. Maka orang musyrikin itu mati. Bukan mati ketika, makna pasti akan mati dalam peperangan itu. Syahatil wujuh, Nabi ambil dan Nabi campurkan pasir kepada tentera musyrikin Mekah. Dan siapa yang menyampaikan pasir itu? Kalau ikut campur tenaga biasa, adatnya tak jauh, tapi Allah Ta'ala sampai kepada musuh di sana, sampai kepada pihak barisan musuh kafir Quraisy. Wa ma ramaita, tidak kamu lempar, idh ramaita, ketika kamu melemparkan itu, mencampakkan itu, walakinnallaha rama, tetapi Allah Ta'ala lah yang mencampakkan. Wa in kana al-awwal fi babil majas, walaupun pertama tadi dalam bab majas, mana? Wa hadha fi babil haqiqah, ini pada bab hakikat. Mana majas tadi mana? Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Itu bab majas. Di sini menerangkan hakikat. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Wa in kana al-awwalu, ayat yang berkaitan dengan bai'ah itu, fi babil majas, itu salah satu bentuk majas, bentuk kalam percakapan, kita panggil cakap secara kiasan. Wa hadha fi babil haqiqah, ini bab nak cerita tentang hakikat ni. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Kenapa? Li'anna al-qatila war-rami fil haqiqah wallah. Kerana yang menyebabkan bunuh, yang menyebabkan lempar sampainya apa yang dilemparkan itu pada hakikatnya ialah Allah. Wa huwa khaliqu fi'lihi, Allah yang mencipta perbuatan Nabi, wa ramyihi, dan lemparan Nabi itu. Ini juga kena faham dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagaimana Asy'ariyah dan Maturidiyah memahamkan
kasbu al-abdi. Kasbul abdi ni, usaha hamba ni, apa hakikat dan kedudukan sebenar. Ini kena mengajar akidah lah. Tak boleh kita nak buat faham-faham sendiri, lalu kita nak rock orang dengan sebab pemahaman kita yang bukan berdasarkan ilmu daripada ulama susun daripada ilmu-ilmu akidah tu. Bila kita baca kitab para ulama, kita nampak ulama-ulama ni sebenarnya ilmunya ada integrasi ilmu. Akidahnya, sirahnya, fiqahnya, tauhid, semua tu ada integrasi. Dia takkan jadi bercanggah satu dengan yang lain. Itu kalau kita ikut betul jalanan ahli sunnah wal jamaah. Dia lain kalau kita ambil tanpa berguru ataupun kita ambil pandangan yang bukan daripada aliran ahli sunnah wal jamaah. Kita nampak sini kenapa kena lain jadi? Kena takwil pula, kena kona. Bahasa kita kena kona. Kona, kiri kanan, kena ejah. Ini gini lain, ni lain, ni lain. Jadi tak akan berlaku integrasi ilmu. Itu menyebabkan pemikiran kita tidak tersusun dengan betul. Ini yang jadi bila orang takwil kita kata salah, bid'ah. Tapi bila dia pula takwil pula, kena ke dia, ini kena takwil ni. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kena takwil ni. Sini kena takwil dengan makna begini juga. Ini bukan maksud sebenar. Dah takwil dah. Saya bukan takwil, saya tafsir, kata dia. Ini permainan istilah. Jadi ala kulli hal, kita ikutlah apa yang ulama kita susun. InsyaAllah ta'ala itulah jalan yang menyelamatkan kita daripada fitnah. Okey, mana tadi? Li'anna al-qatila wal-ramiya fil haqiqati huwa Allah wa huwa khaliqu fi'lihi wa ramyihi wa qudratihi alaihi wa musabbibihu wa qudrat wa musabbibuhu, dan Allah Ta'ala musabbib yang menyebabkan penyebab dia, musabbibul asbab, sebab kepada segala sebab. Wali annahu laisa fi qudratil bashar tawsilu tilkar ramyati haitsu wasalat, kerana bukan dalam keleluasaan kudrat manusia nak menyampaikan dengan campurkan itu pasir itu, takkan sampai ke orang musyrikin Mekah yang begitu jauh tengah nak lawan perang ni. Nak perang musuh di belah sana, sampai macam mana lempar orang pasir tersebut, tak sampai. Itu bukan kudrat manusia. Haitsu wasalat, sekira-kira sampai dia kepada pihak musuh. Hatta lam yabqa minhum man lam tamla'a ainaihi, sehingga tidak ada di kalangan musuh musyrikin Mekah itu orang yang tidak dipenuhi mata dengan pasir. Pasir itu kena pada seorang-seorang, kena pada mata seorang-seorang, sehingga menyebabkan mereka yang kena pada pasir yang dilempar oleh Nabi itu sampai ke pihak musuh sana tu. Itu bukan dari segi adatnya, tak mampu dibuat oleh manusia biasa. Wa kadzalika qatlul malaikati lahum haqiqah, begitu juga pembunuhan malaikat. Malaikat masuk sekali dalam peperangan Badar, membunuh golongan musyrikin Mekah, sehingga sahabat kata, aku tak sempat lagi angkat pedang je, tak sempat bunuh, mati dah, putus dah tangan. Nak ceritakan bahawa ada dalam peperangan ini apabila Allah Ta'ala hantar malaikat, malaikat akan bantu dalam peperangan. Wa qad qila fi hadhihi al-ayatil ukhra, dan dikata pada ayat-ayat lain pula, innaha 'alal majaz al-arabi, ini berlaku atas jalanan majaz bahasa Arab, wa muqabalati lafzi wa munasabatihi, dan muqabalah, membuat perbandingan pada lafaz dan munasabah lafaz dengan lafaz. Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahu wa ma ramaita id ramaita, ada muqabalah, ada banding. Banding apa maksudnya? Ada regu. Dalam mungkin dalam bab lain, sebahagian daripada tajuk balaghah dipanggil musyakalah. Musyakalah. Contoh macam mana kita kata apa nama ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam banyak tu apa nama ni, Allah ini salah satu contohnya, tak mari pula. Musyakalah ni banyaklah musyakalah banyak dalam salah satu uslub daripada bahasa Arab. Wa yamkuruna wa yamkurullah, tu al-makru, wa yamkuruna wa yamkurullah, bentuk musyakalah lah. Mereka menipu daya, maka Allah menipu daya, dengan mana Allah Ta'ala membalas tipu daya. Tapi berlaku situ musyakalah, diregukan, dibanding.
Al-makru makru. Tapi tak boleh nak kata Allah Ta'ala makir. Kerana makir itu, apabila ayat itu keluar pada konteks, ini salah satu ulama cara macam mana mereka ahli sunnah al-jamaah ini tak keluarkan lafaz daripada konteksnya. Ini menjadi masalahnya. Bolehkah kita nak kata Allah Ta'ala al-makir? Sebab Tuhan kata wa yamkuruna wa yamkurullah. Tuhan menisbahkan makar kepada Allah, tipu daya pada Allah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab makar pada makna itu tidak layak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila kita baca ayat itu dalam konteks, orang jelas mereka menipu daya, Allah Taala menipu daya. Orang takkan faham Tuhan tu seorang penipu daya. Tapi orang faham bahawa mereka menipu daya tapi Allah Taala membalas tipu daya mereka. Okey. Mana tadi? Ai ma qataltumuhum wa ma ramaitahum. Tidak kamu bunuh mereka, wahai para sahabat, dan tidak kamu melemparkan kepada mereka, wahai Muhammad. Anta idh ramaita, kamu ketika kamu melemparkan wujuhahum bil hasba wat turab, melemparkan muka-muka mereka dengan anak-anak batu dan pasir, melemparkan pasir. Walakinallaha rama qulubahum bil jaza'i, tapi Tuhan mencampakkan hati mereka rasa takut. Ai inna manfa'atar rami, sesungguhnya manfaat lemparan itu kanat min fi'lillah, daripada perbuatan Allah. Fahuwal qatilu warrami bil ma'na wa anta bil ismi, maka Allah Ta'ala lah yang membunuh dan melempar, menyampaikan lemparan itu pada makna dia, pada hakikatnya. Wa anta bil ismi, kamu pada nama. Jadi nisbah perbuatan itu, maka pada nama orang panggil yang melemparkan tu Nabi, yang membunuh tu sahabat, pada nama sahaja. Tapi pada hakikatnya yang menyebabkan berlaku pembunuhan, hasil perbuatan bunuh tersebut, sampainya lemparan tersebut ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Al-faslul ashiru, fasal yang ke-10. Fima azharahu Allah Ta'ala fi kitabihil aziz min karamatihi alaihi wa makanatihi indahu wa ma khassahu Allah bihi min dhalika siwa man tadhama fima dhakarnahu qablu. Apa yang dizahirkan Allah Ta'ala dalam kitabnya yang mulia daripada kemuliaan Nabi, kedudukan Nabi di sisi Allah. Ma khassahu Allah bihi, apa yang Tuhan khususkan pada Nabi, min dhalika, daripada demikian itu, min siwa man tazama, selain daripada apa yang telah disusun, apa yang kami sebut sebelum tu. Maknanya apa lagi sekarang ni Imam Qadhi Iyad mendatangkan lagi apa lagi yang boleh diistinbat, dikeluarkan daripada ayat Quran, perkara-perkara atau ayat-ayat yang Allah Ta'ala menunjukkan bagi Allah Ta'ala memuliakan Nabi, Allah Ta'ala meletakkan kedudukan yang tinggi bagi Nabi SAW selain daripada apa yang telah disebut. Wa min dhalika ma nasahu Ta'ala min qissatil Isra'i fi surah Subhanalladzi asra bi'abdihi. Itu dipanggil surah apa? Surah Bani Israel. Surah Isra' tu lah, surah Isra'. Jadi lagi wan najmi, surah An-Najmi juga menceritakan kisah Isra' Mi'raj. Wa man tawat alaihi al-qissatu, apa yang terkandung di atasnya oleh kisah tersebut, min azimi manzilatihi, daripada besarnya kedudukan Nabi, wa qurbihi, dekatnya kedudukan Nabi, wa musyahadatihi ma syahada minal ajaib, dan penyaksian Nabi, apa yang Nabi lihat daripada keajaiban yang Tuhan tunjuk dan buka kepada Nabi. Wa min dzalika ismatuhu minan nas, antaranya ialah penjagaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jaga Nabi daripada manusia fi qaulihi ta'ala, wallahu ya'simuka minan nas, Allah Ta'ala memelihara kamu daripada manusia. Wa qaulihi ta'ala, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini cerita bagaimana orang musyrikin cuba melakukan tipu daya, cuba ingin membunuh dan juga memusnahkan Nabi dan para sahabat. Tipu daya mereka Allah Ta'ala balas. Wa qauluhu
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Ni boleh tengok terjemahan dia lah dan surah Taubah ayat ke-40. Ma dafa'allahu bihi anhu, apa yang Tuhan halang daripada Nabi. Fi hadhil qissah, pada kisah ini, min adhahum, daripada kesakitan dan juga kejahatan orang musyrikin Mekah. Ba'da tahazzubihim, setelah mereka ni bersepakat, membuat pakatan. Lihulkihi, untuk membunuh Nabi. Wa khulusihim, dan untuk menghabiskan, makna untuk selesaikan urusan Nabi ni. Najiyan fi amrihi, diselamatkan Allah Ta'ala menyelamatkan pada urusan Nabi ni. Wal akhdhi ala absarihim, Allah Ta'ala mengambil di atas penglihatan mereka. Inda khurujihi alaihim, ketika keluarnya Nabi daripada mereka. Wa dhuhulihim an talabihi, dan heran tidak mampu mereka mencari Nabi fil ghar, mencari Nabi di gua. Allah Ta'ala boleh ambil Nabi, keluar Nabi di waktu makna Nabi SAW duduk di Mekah. Allah Ta'ala boleh selinapkan, larikan Nabi, keluarkan Nabi. Dan mereka tak mampu cari hatta di Gua Hira. Gua Hira pula, Gua Thur kan. Gua Hira tu wahyu, Gua Thur. Maka tak mampu cari walaupun mereka sampai di situ. Wa ma zahara fi dhalika minal ayat, apa yang zahir daripada demikian itu daripada tanda-tanda ayat-ayat. Wa nuzulis sakinati alaih, dan Allah Ta'ala turunkan ketenangan kepada baginda Nabi. Itu satu contoh lah. Wa qissati Suraqah ibn Malik, dan kisah Suraqah ibn Malik. Hasba ma dzakarahu ahlul hadis wasiyar, mengikut apa yang disebut oleh ahli hadis dan ahli sirah. Bagaimana Suraqah ibn Malik nak kejar dengan kudanya tak boleh sampai ke Nabi, jatuh. Tergelencah, jatuh kudanya. Bangun balik tergelencah, jatuh. Maka akhir kali ketiga dia kata ni tak boleh dah, aku tak boleh ni. Aku pergi juga ni, mati aku ni. Akhirnya Nabi SAW buat perjanjian, dia buat perjanjian Nabi bahawa dia tidak akan beritahu kepada orang musyrikin Mekah laluan dan perjalanan Nabi ketika peristiwa hijrah. Wa fi qissatil ghar, kisah di gua Thur tadi. Wa hadithil hijrah, dan hadis berkaitan dengan hijrah Nabi SAW. Wa minhu qawluhu ta'ala inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. A'lamahu Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala memberitahu Nabi bima a'tahu, dengan apa yang dia beri kepada Nabi. Apa dia? Wal kautsar itu hauduhu, kautsar itu ialah telaga baginda. Wa qila nahrun fil jannah, satu pandangan mengatakan Kautsar itu sungai di syurga. Wakila al-khairul kathir, satu tafsiran mengatakan Kautsar itu kebaikan yang banyak. Wakila al-syafa'ah, kata kil, satu pandangan mengatakan syafa'ah. Wakila al-mu'jizatul kathirah, mu'jizat yang banyak. Wakila al-nubuwatu, wakila al-ma'rifah. Thumma ajaba anhu aduwahu, kemudian Allah Ta'ala menjawab daripada pihak baginda kepada musuhnya. Waradda alaihi qawlahu, dan Allah Ta'ala mengembalikan balik, menghentam balik perkataannya. Faqala inna syani'aka huwal abtar, orang yang nak memutuskan, nak mengenakan kejahatan kepada kamu, huwal abtar, dia itulah yang terputus. Ai aduwaka wa mubghidaka, siapa musuh kamu dan orang yang menyebabkan kamu marah murka. Al abtar ai al haqir al zalil, yang hina, yang keji. Awil mufrad al wahid, ataupun abtar ni dengan maksud orang yang tunggal, tak ada keturunan, tak ada keturunan. Al-mufrad al-wahid. Au alladhi la khaira lahu, ataupun orang yang tidak ada kebaikan baginya, tak ada baik langsung. Wa qala ta'ala walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim, kami beri kepada kamu 7 yang diulang-ulang dan Quran al-azim. Qila asab'al mathani as-suwaru at-tiwal, as-suwaru at-tiwal, surah-surah hak panjang. Surah-surah panjang, al-uwalu, yang pertama, makna surah-surah yang ada pada awal Quran tu lah, Al-Baqarah, Al-Imran, surah-surah yang panjang. Wal Quran al-azim, Quran al-azim tu umul Quran, Al-Fatihah.
Waqila sab'ul mathani, ada satu pandangan mengatakan sab'ul mathani itu umul Quran. Ini juga pandangan yang masyhur lah. Kami beri umul Quran. Wal Quranul Azim, Quranul Azim tu sairuhu, surah-surah lain. Waqila asab'ul mathani ma fil Quran. Sab'ul mathani apa yang ada dalam Quran daripada apa? Min amrin, suruh, wa nahyin, larang, busyra, khabar baik, inzar, peringatan, darbi mathalin, contoh perumpamaan, wa idadin ni'am, membilang nikmat, wa atainaka naba'al Quran, wa atainaka naba'al Quranil azim, dan kami beri kepada engkau berita-berita Quran yang maha besar. Okay? Itu penafsiran lah. Ada juga di sini disebut dah bahawa sab'ul mathani itu ialah 7 hawamim. Dalam Quran ni ada 7 surah di belakang sikit. Surah yang mula dengan hamim, 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 pada 7. Salah satu pandangan lah. Waqila sumiyat umul Quran mathani. Dinamakan umul Quran tu mathani. Fatihah kenapa dipanggil umul Quran tu mathani, sab'al mathani? Li'annaha tuthanna fi kulli raka'ah. Kerana dia diulang pada setiap rakaat. Waqila balillahu ta'ala istathnahu li Muhammad. Allah Ta'ala memberi pengecualiannya kepada Nabi. Wadakharaha, dan Allah Ta'ala menyimpannya bagi Nabi duna sa'iril anbiya, tidak pada Nabi-Nabi lain. Istathnahu, Tuhan beri istithna, buat pengecualian. Makna orang Nabi lain tak ada surah ni. Tak ada surah ni, tidak ada kemuliaan sebagaimana kemuliaan Fatihah tu. Tuhan simpan beri asal pada mana? Mathani tu lah, daripada istisna tu. Istasnahallahu istasnaha li Muhammad. Allah Ta'ala mengistisnakan, memberi khususiyah, memberi pengecualian kepada Nabi. Tuhan simpan tu, Nabi lain tak dapat, Nabi seorang dapat. Itu antara maknanya lah. Wasumiyal Qur'anu mathaniya, dinamakan Quran tu mathani li'annal qisasa tuthanna fi, kerana kisah-kisah itu diulang padanya. Kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa, diulang-ulang. Tapi ulang bukan makna benda sama, ulang makna berbeza. Quran ni walaupun berlaku pengulangan ceritalah, ataupun pengulangan ayat, tapi dia memberi makna yang lain. Dia ada mukjizat dan ada kelebihan di sendiri. Bayangkanlah berapa kali orang yang baca Quran, orang yang hafal Quran, baca Quran ulang-ulang, takkan jemu. Waqila asabul mathani akramnaka bi sab'i karamat. Kami muliakan kamu dengan 7 karamat. Al-huda, hidayah, wan nubuwah, kenabian, wa rahmat, wa syafa'ah, wal wilayah, wa ta'zim, wa sakinah. Wa qala ta'ala wa anzalna ilaika dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ni kita baca lah ni, tafsir ni mudah saja. Boleh kita buka tafsir dan rujuk tafsir bagi ayat tersebut. Wa qala wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Qala ta'ala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال الفقيه القاضي رحمه الله فهذه من خصائصه. Ini daripada khususiah, keistimewaan yang diberi pada Nabi SAW. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فخصهم بقومهم. Allah Ta'ala khususkan mereka dengan kaum mereka. Wa ba'atha Muhammadan ilal khalqi kaffah. Tapi Allah Ta'ala utus Nabi Muhammad kepada seluruh makhluk. Para Nabi ni Tuhan utus bilisani qaumihim, kepada kaum mereka sahaja. Lisan, bahasa kaum mereka saja. Tapi Rasulullah diutuskan pada seluruh umat. Kama qala alaihi salam bu'ithu ilal ahmari wal aswad. Aku dibangkitkan kepada manusia merah dan hitam. Maksud semua jenis kulit, semua jenis manusia. Wa qala ta'ala an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wa qala ahli tafsir awla bil mu'minin min anfusihim. Apa maksud Nabi lebih awla, lebih diutamakan daripada orang mukmin diri mereka sendiri? Anfadhahu fihim min amrin,
madin alaihim, apa yang Nabi luluskan, suruh urusan pada umatnya daripada segala urusan, fahuwa madin alaihim, itu tetap berlaku. Mana apa yang Nabi kata mesti dilaksanakan. Sebab Nabi ni ulama kata musyarri'. Nabi juga musyarri'. Nabi juga yang membuat syariat. Dengan maksud apa? Majazan je lah. Ini pun atas jalan majaz. Musyarri' hakikatan itu yang membuat syariat pada hakikat Allah Ta'ala. Tapi Nabi juga musyarri' juga. Kerana Nabi ni utusan Allah. Jadi apa yang Nabi suruh pada umatnya pasti akan kena buat juga. Allah Ta'ala akan wajibkan. Sebab itu kalau kita lihat macam mana Rasulullah SAW, benda ni kalau kita faham, kita dapat faham peristiwa antaranya ketika bulan Ramadan kan, bulan Ramadan, kenapa Nabi tidak keluar secara tetap untuk sembahyang tarawih? Khasyitu an tufrada alaikum, aku bimbang bahawa sembahyang itu difardukan ke atas kamu. Sebab apa? Ni nampak kita faham gini, bahawa apa yang Nabi buat boleh jadi Tuhan akan jadikan hukum dan akan wajibkan. Kerana itu Nabi tahu begitu. Nabi rahmatnya, Nabi tak buat dengan tetap, ataupun Nabi tidak zahirkan buat secara tetap di kalangan sahabat, bimbang takut Allah Ta'ala fardukan. Kama yamdi hukmul as-sayyidi ala abdihi, sebagaimana lulusnya, berlakunya hukum penghulu kepada hamba ke atas hambanya. Penghulu pada hamba, dia menentukan arahan, pasti hamba kena ikut. Tak boleh kompromi dah. Wakila ittiba'u amrihi aula min tiba'i ra'i nafsi. Kata satu penafsiran, mengikut suruhan Nabi itu lebih aula daripada ikut pandangan diri kita sendiri. Atau aula bil mu'minin. Ikut Nabi Muhammad tu, ikut hak dia buat tu. Ikut apa yang disuruh, lebih baik padamu ikut apa yang pandangan kamu. Wa azwajuhu ummahatuhum ay hunna fil hurmah kal ummahat. Mereka ni isteri-isteri Nabi pada kehormatan, tak boleh nak menikah, haram nikah lepas itu seumpama ibu. Harrama nikahahunna, Allah Ta'ala mengharamkan nikah dengan isteri Nabi alaihin ba'dahu, setelah Rasulullah wafat. Takrimatan lahu, kerana nak memuliakan Nabi, wa khususiyatan, dan khususiyah pada Nabi, li'annahunna lahu azwajun fil akhirah, kerana isteri Nabi ni akan jadi isteri Nabi juga di akhirat dalam syurga. Wa qad quri'ah huwa abun lahum, dibaca dengan huwa abun lahu, Nabi ni ayah kepada mereka. Wala yuqra'u bihi al-ana li mukhalafatil mushaf, tapi awak tak bacalah gini, tak dibaca dah huwa abun lahu wa huwa abun lahum wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abun lahum, wa huwa abun lahum. Juga qiraat Syah ni sebab apa? Sebab tidak ada dalam mushaf. Antara syarat mutawatir ni pertamanya muwafaqatu lirasmil Quran, limusrasmi al-Quran. Yang keduanya ialah muwafaqah bil lughah al-arabiyyah. Yang ketiganya ialah tawatur. Tawatur itu syarat yang antara yang diletakkan oleh Ibnu Jazari. Jadi kalau tidak ada dalam mushaf, tak menepati mushaf Quran, macam wahwa abun lahum, tak ada sekarang ni dalam mushaf tulis begitu, maka itu tidak dianggap bacaan yang mutawatir, maka tidak boleh dibaca. Sekadar dinukilkan dalam kitab-kitab hadis, tafsir untuk menceritakan, untuk faedah makna. Faedah makna dan juga faedah hukum. Wala yuqra'u bihil an, tidak dibaca sekarang, li mukhalafatihil mushaf, kerana menyalahi daripada resam mushaf. Wa qala Allah Ta'ala wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Wa qila fadluhul 'azim bin nubuwah, kemuliaan, kelebihan Nabi yang besar itu ialah dengan kenabian. Wa qila bima sabaqa lahu fil azal, dengan apa yang Tuhan tentukan pada azali. Wa asyara al-wasitiyyu ila annaha isyaratun ila ihtimali ru'yah allati lam yahtamilha Musa. Wasiti mengatakan ini isyarat kepada ihtimal Nabi dapat menanggung ru'yah, melihat Allah Ta'ala yang tak mampu ditanggung oleh Nabi Musa. Rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa pernah minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, aku nak tengok kamu, ya Allah. Allah Ta'ala kata, qala lan tarani walakin unzur ilal jabali. Mu tak mampu tengok aku, tapi tengok bukit itulah. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau bukit itu tetap tidak musnah hancur, kalau gitu mampu tengok aku.
Tapi Nabi Musa tengok, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tak boleh dia, tak boleh tengok. Tak boleh tengok pengsan dulu. Tak mampu ditanggung oleh hati Nabi Musa. Tapi Rasulullah yahtamiluhu, boleh menanggung melihat Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi ma. Kemudian al-babu tsani fi takmilillahi ta'ala lahu al-mahasina khalqan wa khuluqan. Pada menyempurnakan Allah Ta'ala bagi Nabi segala keindahan kebaikan dari segi penciptaan tubuh badan dan juga akhlak Nabi. Wa kiranihi jami'al fawadili ad-diniyah, dan Allah Ta'ala menyertakan segala kemuliaan-kemuliaan bentuk agama dan juga dunia fihi, pada diri Nabi, nasakon, secara teratur. Bagaimana Allah Ta'ala memuliakan Nabi. Ini bab kedua. Kita insyaAllah sambung pada perjumpaan yang akan datang. Sekadar tu saja. Ada persoalan ke? Saya tak buka FB tu. Ustaz Muaz, moderator, ada persoalan ke? Ada kebukaan? Alhamdulillah. Soalan ni kalau orang tanya salah jawab, kena condemn. Kalau betul, alhamdulillah, jadi baik. Tak payahlah. Okey, sekadar tu saja untuk kali ini. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita manfaat daripada pembacaan kita. Allah Taala mengangkat daripada umat Nabi SAW, daripada seluruh umat Nabi, yang ditindas di Palestin, juga kita yang berada dalam, taklah akan berlaku lockdown ni. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dan memberi kepada kita al-faraj, memberi kepada kita kelepasan dan memberi keadaan yang lebih baik. Sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات